Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'. Jadi insya-Allah hari ni tuan-tuan, selamat kembali. Raya pun dah habis dah. 1 Syawal saja kita raya dah. Jadi terus akan kita sambung daripada bab yang ke-12 daripada buku Syama'il Muhammadiyah tentang bab Maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana mendatangkan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tuan-tuan boleh tengok ni. Ini adalah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fassuhu habasyian. Maksudnya di sini cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Wariq itu perak dan batu matanya adalah batu Abyssinia ataupun Habsyi. Hadis ini sahih daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikatakan sahih, direkodkan sahih oleh semua kutubus sittah kita. Semua imam-imam kutubus sittah kita. Jadi maksudnya kat sini, cincin Rasulullah ini, ni nampak dekat skrin ni saya letak, dia berwarna, diperbuat daripada perak. Maksudnya dia berwarna putih. Warna putih dia punya rumah ni. Macam saya pakai ni, nampak tepi ni, warna perak lah. Perak putih cerah ni, berkilat, bersinar. Macam kat skrin ni juga. Dan batu matanya, batu permatanya adalah batu Abyssinia ataupun Habsyi. Maksudnya batu mata dia ni, macam cincin saya pakai ni, macam kat sebelah ni, warna hitam, Habsyi. Kita kenal orang Habsyi ni kulit mereka ini hitam. Ada ulama yang berpendapat sedemikian bahawa batu ini daripada Habsyi. Jadi batu itu maksudnya Nabi pakai batu warna hitam. Dan ada hadis yang lain mengatakan memang cincin Nabi pakai ini, cincin itu berwarna hitam. Dan ada pula ulama mengatakan bahawa apa hadis ini bermaksud daripada Abyssinia ataupun batu Habsyi ini, maksudnya Nabi ni batu cincin yang dia pakai ni sama ada batu akik ataupun batu dia pakai onyx. Bahasa Inggeris kalau onyx. Onyx ni batu manik. Batu manik. Jadi kalau akik ni dia punya lumbung yang besar berada di Yaman. Yaman pun dikenali dengan orang kulit yang hitam, dan juga Habsyi ataupun Abyssinia yang kulitnya hitam. Jadi maksudnya ada orang kata memang cincin Nabi ini batu mata dia ni warna hitam, dan juga ada yang mengatakan sebab apa daripada Abyssinia, sebab di tempat itu ada lumbung manik ataupun lumbung batu akik yang berwarna hitam, yang besar di Yaman dan Abyssinia. Hari ini kalau Abyssinia kita nak faham dia Ethiopia. Sebuah negara Ethiopia, sebuah negara negro lah. Memang orang yang kulit hitam. Yang mana hitam dia orang ni sangat hitam, melebihi daripada kegelapan malam. Seperti mana radhiyallahu anhu Bilal bin Rabah. Jadi hadis yang kedua, Abdullah bin Umar melaporkan radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuh. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki atau minta dibuatkan sebentuk cincin daripada perak, dan baginda menggunakan cincin itu sebagai cap mohor, bukan memakainya sebagai hiasan jari. Dan hadis ini juga direkodkan sahih daripada Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Jadi kita nampak jelas juga hadis ini, yang maksudnya Rasulullah SAW dia memiliki cincin ataupun meminta dibuatkan. Maksud hadis ini, sebentuk cincin daripada perak, baginda menggunakan cincin ini, Nabi guna cincin ini sebagai cap mohor. Sebagai cap mohor. Nampak? Bentuk dia macam tu kan. Jadi bila sebagai cap mohor, maksudnya bukan Nabi memakainya sebagai hiasan jari. Jadi kat sini ada dua makna dikatakan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, dia kata, satu, Nabi ini memang dah ada cincin. Memang Nabi pakai cincin. Dan satu lagi, memang Nabi suruh seorang sahabat buat cincin. Yang mana cincin cap mohor ini dibuat pada tahun ke-6 ke-7 Hijrah. Buat cincin semata-mata untuk cap mohor sahaja, bukan untuk cincin pakai. Jadi itu satu makna dia. Satu, Nabi dah memang ada cincin, Nabi suruh seorang sahabat lagi buat cincin sebab nak digunakan sebagai cap mohor. Yang kedua, Nabi ada satu ya cincin. Cincin itulah cap mohor dan cincin itulah Nabi pakai. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kalau kita nak ambil pendapat yang ketiga ni maksud dia, Nabi ni tak selalu pakai cincin. Sebab apa? Kalau satu je Nabi ada cincin, yang mana Nabi gunakan untuk cap mohor dan bukan sebagai hiasan jari. Jadi maksud dia dekat sini, Nabi tak selalu pakai cincin lah. Bila ada kerja, bila nak kena cop apa-apa ke, Nabi buat surat dan sebagainya, baru Nabi guna cap mohor tersebut. Itu kita tak sebut cincin lah, kita sebut sebagai cap mohor. Jadi ada 3 maksud dari situ. Jadi hadis yang seterusnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini direkodkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa negara asing, ada yang berkata kepada Rasulullah, sungguh bangsa asing itu takkan menerima surat melainkan surat yang bercap mohor. Oleh itu Rasulullah SAW pun meminta dibuatkan sebentuk cincin. Nampak tak? Tadi kita dah cerita dah, Nabi tak pakai cincin untuk hiasan jari. Nabi guna untuk cop mohor. Untuk siapa? Hadis ini agak jelas. Bila Nabi hendak menulis surat kepada penguasa negara asing, barulah sahabat-sahabat bagi tahu kat Nabi, wahai Rasulullah, surat ini bangsa asing takkan terima kalau surat itu tak ada cop mohor. Jadi bila Nabi dengar macam tu, Nabi terus suruh seorang sahabat ni, nama dia Abu Ya'la. Terus suruh Abu Ya'la ni buat cincin. Wahai Abu Ya'la, buat cincin satu kat aku untuk digunakan sebagai cap mohor, ataupun buat satu cap mohor kat aku, cop mohor kat aku, untuk aku jadikan sebagai cop mohor. Aku nak cop dan surat-surat aku ni hantar kepada penguasa asing. Penguasa asing ni tuan-tuan, pada zaman Nabi, Nabi pernah hantar surat dekat Raja Abyssinia sendiri, Raja Habsyi sendiri, iaitu Raja An-Najasyi. Nabi pernah hantar surat dekat Persia. Persia hari ini Iran. Penguasa-penguasa besar yang mana Nabi tulis ini semata-mata untuk dakwah, untuk tarik dia orang kepada Islam. Jadi bila penguasa asing ni, kerajaan Rom di Syria dulu, Nabi pernah tulis surat untuk kerajaan Rom di Syria dulu. Jadi bila Nabi tulis surat, bila penguasa-penguasa asing ni peluk Islam, besarlah Islam, cepatlah Islam berkembang pada waktu itu. Jadi ini antara sebab Nabi buat surat, Nabi tulis surat kepada orang negara-negara asing, penguasa-penguasa asing. Lalu Anas berkata, ni ada sambungan dia tadi. Anas berkata, aku seolah-olah masih dapat membayangkan putihnya cincin itu di telapak tangan Rasulullah SAW. Nampak tak? Nabi ni dah putih dah. Bila letak cincin, nampak lagi. Nampak? Bila letak cincin, nampak lagi putihnya cincin itu di tangan Nabi SAW. Ini para ulama berkata, para muhaddisin berkata bahawa cincin ini memang betul-betul dia daripada perak. Dia silver, pure silver, daripada perak. Jadi bila letak kat tangan kita, memang nampak bersinar, berkilat, cantik cincin yang dipakai oleh Nabi SAW. Seterusnya kita masuk kepada hadis yang ketiga daripada Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu berkata, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa rasulu satrun wa Allahi ataupun wallahi satrun. Maksudnya dekat sini, ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Macam gambar ni lagi sekali saya bubuh. Nampak tak? Bila dekat atas Allah, Rasul, Muhammad. Nampak tak? Contohnya macam itulah, macam dalam gambar saya tunjuk ni juga, ada Allah, Rasul, Muhammad. Jadi maksudnya dekat situ, Ya'la, sahabat Nabi ni dia buat, Nabi suruh dia buat, Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Jadi Syekh Abdul Rahim Al-Isnawi, dia berkata bahawa Nabi SAW memang suruh Ya'la. Ya'la ini, kalau kita nak ambil daripada Imam Daruqutni. Imam Daruqutni yang berkata bahawa Ya'la Ibnu Umamah, dialah orang, Ibnu Umayyah, dialah orang yang buat cincin Nabi. Jadi kenapa buat macam tu? Jadi perkataan Allah, kita boleh tengok lagi sekali, bahawa ada di atas, kemudian Rasul, kemudian Muhammad. Jadi kata Syekh Ibnu Rahim Al-Isnawi, dia kata Allah tu ada di atas. Jadi bila baca, kita tak boleh baca daripada atas. Kalau baca daripada atas, jadi Allah, Rasul, Muhammad. Kena baca daripada bawah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Kan? Dan pendapat ini disokong oleh Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah disokong pendapat ini, betul lah kan? Jadi bila cop, jadi kena baca, kita kena baca daripada bawah lah. Muhammad Rasul Allah. Tetapi berbeza pendapat dengan
kitab tafsir yang besar, iaitu kitab Fathul Bari daripada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani kata, tak, mungkin tulis terbalik. Kan, mungkin tulis terbalik sebab bila Nabi nak chop, jadi baru kita boleh baca Muhammad Rasulullah, Rasul ini utusan Allah. Jadi kalau nak baca daripada bawah, susah mana ada orang baca daripada bawah. Ini pendapat Syekh Ibn Hajar, berbeza dengan pendapat Ibn Rahim Al-Isnawi. Jadi apa kata guru-guru kita, apa kata para alim ulama, apa kata para muhaddisin? Seperti mana kalau kita baca hadis ini, maksud dia, ukiran cincin Rasulullah adalah tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Hadis ini jelas. Wadih. Kita boleh tengok pun dalam hadis kalau ada bahasa Arabnya, Muhammad satrun, wa Rasulu satrun, wallahi satrun. Tetapi kata ulama, kata guru-guru kita yang lama-lama dulu, dia kata kalau kita nak baca hadis ini, kita kata Muhammad pada satu baris, okey lagi. Kita kata Rasul pada satu baris, okey lagi. Kalau kita nak kata Allah pada satu baris, tak apa kena. Jadi kita kena kata perkataan ataupun tulisan Allah pada satu baris. Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, tulisan Allah pada satu baris. Kerana Allah tak ada baris semua tuan-tuan. Allah ni maha hebat, Allah maha besar. Jadi cara kita beradab, etik kita dengan Allah SWT, kita sebut tulisan Allah pada satu baris. Ini sekadar sharing saya dengan tuan-tuan semua, insyaAllah. Jadi kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Hadis ini hadis second last daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. An-Nabiyya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-jala' naza'a khatamah. Maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu masuk ke bilik air, baginda menanggalkan cincinnya. Hadis ini sahih daripada Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Hasan gharib. Maksudnya di sini, apabila Rasulullah nak masuk dalam bilik air, baginda akan menanggalkan cincinnya. Kenapa baginda tanggal? Macam saya sebut tadi, atas rasa hormat, adab kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada cincin itu dan nama Muhammad yang ada pada cincin itu. Jadi Nabi atas dasar adab, atas daripada nama Allah dan nama baginda sendiri. Jadi dia akan tanggalkan cincin itu dulu sebelum masuk ke dalam tandas, sebelum qada hajat dan sebagainya. Okey. Dan hadis yang terakhir kita akan sambung terus insya-Allah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yada Umar thumma kana fi yadi Umar. Dalam hadis lain mengatakan thumma kana fi yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammad Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dibuatkan sebentuk cincin daripada perak. Kita dah cakap tadi. Jadi Abu Ya'la pun buat cincin bila Nabi minta buat cincin daripada perak. Jadi Abu Ya'la seorang sahabat pun buat cincin. Dan cincin itu dipakai di jari baginda. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga akhirnya ia jatuh ke perigi Aris yang terletak dekat Masjid Quba. Ukiran pada cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Jadi maksudnya itu memang cincin Nabi SAW. Hadis ini direkodkan sahih daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Keterangan dilaporkan oleh Ishaq bin Mansur daripada Abdullah bin Numair, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nafi' yang bersumber daripada Ibnu Umar. Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Yang pertama, harta Nabi ataupun barang milik Nabi SAW tidak pernah diwariskan. Tidak diwarisi. Maksudnya Nabi SAW apa sahaja yang dia tinggal, itu untuk umat Islam. Bukannya macam kita hari ni, apa-apa, tadi ni untuk anak saya. Saya tak ada esok, yang ni barang ni semua milik anak saya sekian, anak ke berapa, sekian. Kita tak, Nabi SAW tidak. Nabi tak pernah bagi dekat anak-anak Nabi, wariskan terus. Okey, bila aku tak ada esok, ini untuk anak aku Siti Fatimah contoh. Ini untuk cucuku Hasan dan Husin contoh. Tak, tapi Nabi wakafkan kepada umat Islam sejagat. Jadi sebab tu hadis ini kita boleh nampak bahawa lepas Nabi wafat, cincin itu dipakai oleh Saidina Abu Bakar. Kenapa tidak oleh cucu Nabi yang tersayang Hasan dan Husin? Kenapa tidak disimpan oleh ataupun dipakai oleh anak-anak Nabi yang perempuan, Fatimah, Ruqayyah dan sebagainya? Kemudian berpindah ke tangan Umar. Nampak tak? Kemudian berpindah ke tangan Uthman.
khalifah Islam kita kan, Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa tidak duduk dengan ni? Maksudnya pertama tadi saya sebut tidak diwarisi. Barang Nabi semua diwakafkan untuk umat Islam. Dan kemudian kita tengok sehingga akhirnya ia jatuh ke pergi Aris. Waktu ini cincin Nabi SAW berada dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman adalah khalifah waktu tu, berada dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tengah duduk relax dekat perigi tu, tengah duduk tengok-tengok, tengah duduk belek-belek cincin Nabi SAW, rindu dekat Nabi. Lalu cincin itu pun terjatuh dalam perigi. Terjatuh dalam perigi. Jadi yang kedua, apa yang kita boleh dapat, bila jatuh dalam perigi, punya sayangnya sahabat kepada Nabi SAW, punya rindu ni, punya rasa bersalah ni, sedangkan Nabi dah tak ada, ini cincin Nabi saja. 3 hari cuba dikeluarkan air daripada telaga tu. Dia bawa keluar air ni 3 hari. Tak jumpa tuan-tuan cincin Nabi SAW. Sebab apa? Kalau kita tengok dari sudut logiknya, sebab apa? Semua makhluk atas muka bumi ni tunggu sahaja untuk dapat berkat Nabi SAW. Tunggu sahaja untuk dapat kemuliaan Nabi SAW. Jadi sekali bila dah jatuh dalam perigi, masuk ke dalam bumi, bumi akan terus ambil. Ini kata ulama', bukan kata saya. Ulama' kata bumi akan terus ambil. Dia tunggu sahaja barang milik Nabi ni nak jatuh, nak sampai kat dia. Jadi memang tak dapat dah tuan-tuan, walaupun Sayyidina Uthman keluarkan air itu daripada perigi. Kalau kita tengok, bukan kata Nabi pakai benda tu mulia, dah keluar daripada tangan Nabi pun. Baju-baju Nabi pun sama, sarung Nabi pun sama, sandal Nabi pun sama. Kita dah cerita, Nabi dah tak ada pun, dah tak pakai pun, barang itu tetap mulia. Begitu juga dengan cincin Nabi SAW. Begitulah tahap kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan itu, moga-moga kita dapat beroleh manfaat dan sampaikan kepada orang lain. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, silakan subscribe. Yang mana baru menonton, silakan like dan subscribe. InsyaAllah kita akan sambung terus pengajian kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya ucapkan kepada tuan-tuan, moga tuan-tuan berada dalam rahmat Allah, dan doakan saya selalu. Terima kasih kerana menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.